Ini perkembangan terkini situasi semasa COVID-19 di Malaysia. Hari ini 7,857 kes direkodkan, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia kepada 541,224 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah 69,408 kes. Dalam pada itu, bilangan kes sembuh hari ini ialah 4,598 kes, menjadikan jumlah kes pulih sebanyak 469,325 kes. Sehingga kini 771 kes positif sedang dirawat di ICU, 392 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan kes kematian hari ini ialah 59 kes dan ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di Malaysia kepada 2,491 kes. Dan seterusnya, ini juga berita yang baru kami terima menerusi kenyataan media. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menerima panggilan telefon daripada Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Kedua-dua mereka telah mengadakan perbincangan secara mendalam mengenai isu-isu berkaitan Myanmar dan Palestin. Perdana Menteri dan Setiausaha Agung PBB sama-sama menyatakan rasa kesal dan bimbang mengenai situasi keselamatan di Myanmar yang tidak menunjukkan perkembangan yang positif. Dalam hal ini, Perdana Menteri memaklumkan bahawa Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain telah mengadakan pertemuan pada April yang lalu bagi mencari jalan penyelesaian untuk menangani krisis di Myanmar. Perdana Menteri berpandangan bahawa PBB dan ASEAN boleh bekerjasama bagi mencari jalan penyelesaian untuk menangani krisis politik di Myanmar. Mengenai situasi di Palestin pula, Perdana Menteri dan Setiausaha Agung PBB telah menyatakan rasa duka cita di atas keganasan yang dilakukan oleh tentera Israel ke atas rakyat Palestin di wilayah Palestin yang diduduki. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya pencerobohan yang telah dilakukan oleh tentera Israel ke atas rakyat Palestin yang sedang barikad di Masjid Al-Aqsa pada 7 Mei yang lalu. Perinciannya akan kami bawakan dalam buletin-buletin seterusnya dan astroawani.com. Seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini meluangkan masa melawat mangsa nahas LRT di Hospital Kuala Lumpur hari ini. Menurut Perdana Menteri, ketika ini 5 mangsa masih dirawat di HKL dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Mangsa kemalangan LRT yang berlaku 2 hari yang lepas, berjumpa dengan mereka yang terlibat. Di sini tadi 2 kes, sebahagian besar dah balik, alhamdulillah. Tapi yang baki sini ada 5, jadi 3 dalam ICU, 2 di luar ICU. Tapi daripada laporan doktor tadi semuanya stabil. Yang di luar ICU itu nampak ada harapan, mungkin tak berapa lama lagi dia akan balik lah. Tapi dalam ICU itu kata mengambil sikit masa lah. Jadi saya cuma mendoakan mereka ini akan cepat pulih, balik ke pangkuan keluarga dan dapat teruskan tugas dan tanggungjawab kerja dan sebagainya itu. Isu pelanggaran ini sudah pun sampai ke peringkat jawatan kuasa khas yang telah dibentuk. Arahan saya pada masa yang sama berlaku tu supaya Menteri Pengangkutan segera pergi lihat, lepas tu buat keputusan untuk siasat sebab-musabab macam mana boleh berlaku. Saya tak terfikir dah lebih 20 tahun ada LRT berlanggar sama sendiri. Tapi ialah kemalangan sudah berlaku, kita nak siasat. Dan nanti dalam masa tempoh tak berapa lama kita dapat tahu apakah sebab-musabab. Yang pentingnya selepas peristiwa ini saya beritahu Menteri supaya pulihkan segera perkhidmatan LRT. Kalau dah selesai semua, tak ada lagi apa-apa bahaya, dia kata untuk upah hari ini. Lepas tu dia akan segera balik beroperasi dan saya minta Menteri naik dulu. Nak tentukan selamat. Ya, saya percaya dia akan kembali pulih dan meneruskan perkhidmatan. Jadi pada orang ramai bersabar sikit, tapi kita rasa sedih juga apa yang berlaku dan kita bertanggungjawab nak menentukan hal seperti ini tidak akan berulang, insya-Allah di masa akan datang. Right, thank you.
Dan ini fokus seterusnya. Tenaga Nasional Berhad TNB meneruskan prestasi berdaya tahan pada suku pertama tahun keuangan 2021 meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19. Keuntungan selepas cukai kumpulan meningkat kepada RM973.5 juta berbanding RM736.7 juta pada tahun sebelumnya. TNB menerusi kenyataan media memaklumkan keuntungan yang lebih tinggi disebabkan pergerakan pasaran terutamanya tukaran mata wang asing yang menyaksikan kumpulan mencatatkan kerugian translasi tukaran mata wang yang lebih rendah sebanyak RM56.8 juta. Dan seterusnya banyak lagi berita dan perkembangan lain anda boleh saksikan di Awani 7.45 selepas ini. Saya Syaf Syukri, salam hormat.